Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saya hormati Tuan Imam Ustaz Khairul Amin, Presiden Kuasa Masjid Sirajuddin Padang Poh Perlis, tuan-tuan, puan-puan di Allah sekalian. Pertama sekali, marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah kurnianya, dengan rahmatnya diberi masa pada kita, diberi tenaga, diberi kesihatan dan juga kesempatan pada pagi ini dapat sama-sama kita hadir untuk sama-sama kita solat subuh berjemaah dan kita sambung kuliah kita mingguan kita ni. Kita kuliah subuh setiap hari Rabu insya-Allah kan. Pada pagi ni tuan-tuan, kita akan sambung tajuk kita iaitu bab jenazah. Itu bab minggu-minggu yang lepas. Kitab kita ni Ensiklopedia Larangan dan Akidah Sunnah. Cuma pada hari ni dah masuk bab jenazah tu, saya cuma nak ulang kaji sikit tuan-tuan. Atau kita nak tengok balik, nak review balik, nak tengok balik tentang bab tata cara solat jenazah ni. Kita kadang-kadang kena sembahyang jenazah ni buat lama dah. Cuma nak tahu dalil apa cerita dia solat jenazah ni. Macam mana nak buat? Ustaz, tempat kami takbir 4 kali. Kami pergi kat kampung tu dia buat 5 kali takbir. Macam mana pula? Dok, kampung sebelah tu pula dia buat 7 kali. Mana 7 kali? Apa nak baca? Sebab apa jadi lagu tu? Apa cerita dia? Semua benda ni mesti balik pada qala Allah qala Rasul. Ada tak Nabi buat? Kalau 6 kali, 7 kali, 9 kali, ada tak? Apa nak baca dan sebagainya. Jadi siapa yang jadi imam? Kita rujuk balik apakah dari dalil sekitar tata cara solat jenazah ni. Yang tahu-tahu kita saya review sikit. Ni tentang solat jenazah. Ni berdasarkan based on true story. Saya kata. Tolong untuk imam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini tuan. Siapa imam? Tolong anak dia. Okey, anak dia imam. Allahu Akbar, tak pori. Duk set dia takbir kali kedua tu, rukuk tuan. Apa cerita tuan? Salat jenazah seperti yang Anda saksikan adalah salat jenazah yang tidak benar. Karena imam melakukan rukuk pada saat salat jenazah. Padahal tidak ada rukuk ketika salat jenazah. Jadi cerita dia sembahyang jenazah ni dia tak ada rukuk, dia tak ada sujud, dia tak ada tahiyat awal akhir tuan. Dia hanya apa? Takbiratul ihram tuan. Jadi tuan, kalau jumpa lagu ni tak betul. Nampak sangat kata tak pernah sembahyang jenazah. Jadi kita tengoklah masyarakat kita ni amai sebenarnya yang di luar sana ni yang tak pernah ambil bab tentang ni. Ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan terkait salat jenazah. Yang pertama, sebenarnya yang paling berat untuk menjadi imam adalah pemuka masyarakat, tokoh setempat, sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang sahih. Okey, tuan-tuan, rupanya tuan-tuan, kita lah dibaca siapa yang patut jadi imam jenazah ni. Kalau saya faham saya ni, cara saya belajar, anak dia lah. Kalau mak ayah meninggal, anak tu jadi imam. Tak bentuk imam sendiri dah. Rupa-rupanya tuan-tuan, yang patut jadi imam ni, yang utamanya, yang lebih afdal ni, pemuka masyarakat ataupun ketua masyarakat tempat tu. Kalau yang mai hari tu Tok Pengulu yang mai, Tok Pengulu jadi imam. Kalau yang mai hari tu wakil rakyat contohnya, wakil rakyat jadi imam. Yang mai hari tu MB jadi imam. Yang mai hari tu orang tertinggi, dia jadi imam. Sebab apa? Ketua masyarakat tempat tu. Sebab apa ni dari dia tuan? Bahawa ketika Hasan bin Ali radhiyallahu anhu meninggal dunia, maka para sahabat berkumpul dan ketika itu ada Husain ibn Ali, saudaranya. Okey, Hasan bin Ali ni cucu Nabi, dia meninggal. Kemudian pada hari itu apa tu saudaranya Husain. Dia apa yang berlaku tuan? Kemudian Husain mempersilahkan
Sa'id ibn al-As untuk maju menjadi imam. Dia mengatakan, taqaddam falaula anha sunnah. Majulah kamu, andaikan ini bukan sunnah, tentu saya akan maju. Padahal Sa'id ketika itu adalah amir di kota Madinah. Okey, rupanya Sa'id ni kata kalau bukan tak sunnah, aku akan jadi imam jadi orang lain. Tapi ikut sunnah ni, engkau wahai Sa'id. Sebab apa? Dia ni gubernur tu. Di Madinah ni ada gubernur. Kalau kita ni orang yang tinggi lah. Rupanya tuan yang paling utama sebenarnya ketua masyarakat tempat tu. Kita butuh imam pun betul lah juga. Sebab apa? Ketua kita dalam masjid ni, masyarakat kita ni untuk imam. Itu tuan. Tapi abang kata kalau betul yang main tu yang lebih tinggi lagi sebagainya, itu yang betulnya. Sebab apa? Sebab tu kita tengok dia pemuka masyarakat ni dia tahu. Oh yang ni siapa dia meninggal hari ni, siapa kahwin hari ni, siapa bercerai hari ni, siapa jadi apa ni, insiden kemalangan, apa jadi sebagainya dia tahu. Ambil cakna apa masyarakat dia. Ni tak tahu mana-mana tuan. Jadi itu dia punya di sebalik cerita tuan. Jadi yang jadi imam ni gubernur Madinah tu sendiri. Gubernur untuk kota Madinah. Yang ini dalil bahawa orang yang paling berhak untuk jadi imam tidak harus keluarganya, tidak harus kerabat mayit, tapi yang paling berhak adalah pemuka masyarakat. Cuma kalau kita anak tu sendiri jadi imam, silakanlah, tak ada masalah. Betul lah. Dapat budaya kita ni. Mesti anak hidup asal lagu tu. Sebenarnya bukan kan. Sebenarnya yang jadi imam ni yang betulnya ketua masyarakat di tempat itu tuan-tuan. Jadi dia berkatakan mesti ketua masyarakat. Dah. Itu yang lebih utama. Kalau mereka ada, mereka yang lebih utama lagi. Kerana mereka berkata, sila untuk imam, sila ni bagi keluarga mayat. Itu tuan. Kita faham. Dalilnya begitu. Kemudian yang perlu dicatat bahawa dalam salat jenazah di sana tidak ada rukuk, tidak ada sujud, tidak ada i'tidal, adanya hanya takbir sebagaimana praktek Nabi SAW. Beliau katakan takbir 4 kali atau kadang lebih dari itu. Kita pun sebab apa tak bagi pemimpin masyarakat ni? Terus lagi Allahu Akbar, dia pergi rukuk pula. Kacau lah. Itu kan. Kalau kita semua tahu agama, tahu sunnah yang betul, clear kan. Siapa saja kan boleh berhak untuk jadi imam kan. Namun yang paling banyak Rasulullah SAW melakukan salat jenazah dengan takbir 4 kali. Kemudian termasuk bagian dari sunnah dalam salat jenazah adalah membagi makmum menjadi 3 saf. Kemudian yang sunnah yang seterusnya ni kalau boleh kita jadikan makmum ni 3 saf. Kalau mai tu 20 orang buat bagi jadi 3 saf. Mungkin 8-8 ke 7-7 ke contohnya kan. Kalau boleh lah. Kalau ramai lagi 100 orang 5 dan 7 saf lagi bagus. Cuma kalau mai per 3 orang tak perlulah seorang satu saf ke belakang. Dia mesti kalau ramai bagikan 3. Kalau ada apa 5 orang je hari tu satu saf saja. Tapi cerita dia kalau boleh kita mungkinkan jadi 3 saf. Sebab apa ni dalil dia? Jika ini memungkinkan sebagaimana yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Dan para ulama menganjurkan selagi memungkinkan untuk membagi makmum menjadi 3 saf. Jika tidak memungkinkan, maka bisa saja makmum hanya dibuat 1 saf. Jadi boleh jadilah sembahyang 5 orang, seorang imam. Jadi 1 saf pula. Kalau mai hari itu 10 orang, seorang imam 3. Itu yang boleh jadi saf dia tuan. Sebab apa? Nabi pesan kalau boleh jadikan 3 saf. Sebab apa? Ada dalil dia kita bincang lagi. Posisi imam ketika salat jenazah. Apabila jenazahnya wanita, imam berada di tengah. Dan kalau wanita, jenazah tu perempuan, imam duduk dekat tengah mayat tu. Itu dekat imam. Bila sembahyang, jenazah perempuan, wanita. Bila jenazahnya laki-laki, imam lurus dengan kepala. Kalau jenazah tu laki, tak mana? Dia bukan tengah dah. Dia di kepala. Kepala imam, kepala jenazah. Imam duduk di kepala. Makmum bagi ke belakang lah. Ini bagi jenazah laki-laki. So tuan-tuan perasan, di polis kita ni kita akan letak kepala ni sebelah kanan, kaki sebelah kiri. Bila semayang ke tempat-tempat di luar sana, atau di Kedah atau di tempat lain, kadang-kadang tu dia bawa kepala belah kiri, belah kanan sebagainya. Macam mana dia betul kan? Sebab apa dalam dalil yang sebut di sini kan, laki di kepala, perempuan di tengah. Jadi kepala ni tak jelas kanan ke kiri. So jadi khilaf, ada tempat yang kita belah sebelah kiri, ada kata belah kanan. Kita yang boleh kita belah kanan sebab apa?
nak simpan jenazah nanti kan, kita kena madap ke arah kiblat, kepala tu sebelah kanan nak simpan. Lepas tu sebab tu kita semayang pun macam itulah kita semayang. Dalam bab ni tu kalau tengok boleh kan, di situ laki ni kepala tak mana, kanan kiri kan, wallahu a'lam. Ustaz Amin ada beritahu tak tentang kepala kanan kiri tu? Hadis sahih kiri kanan tu. Dia pendapat kan, kanan boleh, kiri boleh. Awak kan. Jadi cerita dia kalau tempat dia gaduh kan. Tak ada dalil khusus yang Nabi kata. Nabi habaq di kepala. Sembahyang jenazah di kepala. Ada yang kata kanan, ada yang kata kiri. Tu jadi khilaf dah. Tapi perempuan tengah. Sahih, tak ada kata apa dah. Sebab tu dah kalau kita pergi tempat tu, dia kata kiri, kita sembahyang belah kiri, tak ada masalah. Pergi contoh Kedah tu dia kata belah kiri pun boleh. Pergi belah boleh dia kata belah kanan pun boleh. So di situ tak ada dalil yang tepat yang mengatakan kiri atau kanan di kepala kan. Faham tak? So dia khilaf. Kita bagi tu kan. Allahu Akbar. Pada takbir yang pertama, baik imam maupun makmum, mereka membaca surat Al-Fatihah. Okey, takbir pertama semua orang tahu. Allahu Akbar, kita baca Al-Fatihah. Itu yang pertama. Dengan suara pelan. Dari mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai Waladhdallin. Jadi baca apa? Tok Imam baca pelan. Tak ada Tok Imam baca kuat. Sembahyang jenazah baca pelan. Pagi ke petang ke malam ke baca pelan kan. Kemudian dilanjut dengan takbir yang kedua. Pada takbir yang kedua, baik imam maupun makmum, mereka membaca salawat dengan membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Okey, takbir kedua ni kita salawat pada Nabi. Salawat macam mana? Salawat ni ada banyaklah. Yang pendek tu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu pun iya. Tapi kalau tidak boleh tuan, sunnahnya baca tahiyat apa? Salawat Ibrahimiyah. Innaka Hamidum Majid. Baca tahiyat akhir tu, tu tuan. Boleh kita baca. Itu takbir yang kedua. Kemudian dilanjutkan dengan takbir yang ketiga. Pada takbir yang ketiga, mereka yang melaksanakan sholat jenazah mendoakan kebaikan untuk mayit. Kalimat doa salah satunya yang pernah diajarkan Nabi SAW adalah dengan membaca. Okey, takbir ketiga ni apa dia nak baca? Doa kepada si mati. Dia ada banyak doa dia. Salah satunya Allahumma fir rahu warhamhu. Allahumma fir laha warhamha. Laki lain, perempuan lain. Hu untuk laki, perempuan untuk ha. Kalau ramai pula, hum dan sebagainya. Jadi itu bacaan takbir yang ketiga, kita doa pada si mati. Ini contoh doa yang Nabi pernah ajak kita. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi min al khataaya kama naqaita ath-thawb al abyad min ad-danas wa abdilhu daran khayran min darihi wa ahlan khayran min ahlihi wa zawjan khayran min zawjihi wa adkhilhu al-jannata wa'idhu min adabil qabri wa adabil nar. Selanjutnya disambung dengan takbir yang keempat. Pada takbir yang keempat, di sana ada dua pilihan. Bisa langsung salam atau bisa mendoakan kebaikan untuk keluarga jenazah. Pokoknya bila takbir keempat ni ada dua pilihan. Ustaz, kami pergi masjid ni Tok Imam satu main jenazah, lepas takbir keempat dia terus beri salam. Tempat ni pula imam dua, lepas takbir keempat lama sikit baru bagi salam. Mana yang betul? Cerita dia dua-dua betul. Sebab di situ ada pilihan. Imam lepas takbir keempat dia boleh bagi salam, ataupun takbir keempat dia tambah lagi doa kan. Itu yang berlaku. Cerita dia dua-dua tu sunnah. Kita bincang nanti kita tajuk lagi kita sentuh. Ustaz, ada yang masjid Allahu Akbar, tak imam takbir, Allahu Akbar diangkat sentiasa angkat. Ada tempat Allahu Akbar, mai takbir yang kedua Allahu Akbar tak angkat pun. Allahu Akbar ketiga tak angkat pun, tapi takbir. Macam mana Ustaz? Kita bincang sekali. Apa cerita ada? Salah satu di antara doa yang diajarkan oleh ulama adalah dengan membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kemudian disambung dengan salam, bisa sekali atau dua kali dengan suara lirih oleh imam dan diikuti oleh makmum.
Tuan-tuan, salam pula ada dua cara. Assalamualaikum warahmatullahi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi dua kali. Mana satu betul kan? Kita bincang ni apa cerita dia. Sebenarnya tuan-tuan, dua-dua boleh. Salam sekali pun iya, salam dua kali pun iya kan. Takbir tadi nak angkat sentiasa pun iya, nak angkat sekali masa awal pun iya kan. Sebab tu ada hujah dia tuan. Ini yang pertama, kita pergi mendalam lagi tuan. Okey, hukum solat jenazah ni. Apa cerita solat jenazah ni? Solat jenazah ini hukumnya fardu kifayah, yang mana sekiranya ia telah dikerjakan oleh sebahagian daripada umat Islam, maka ia telah memadai. Apa kita lah, kalau ada orang meninggal hari ni, 5 orang urus, mandi apa semua, kita main berziarah, kita main semayang, ada dalam 30 orang, 40 orang, ke 1 orang ke, pun dah cukup. Tiba-tiba hari tu orang meninggal, tak ada siapa diurus. Mandi pun dak, kapan pun dak, yang lahat pun tak korek apa. Kalau dia butuh, berdosa kita satu tempat tu, satu karya tu, satu kampung. Sebab apa? Dia fardu kifayah. Kalau ada seorang, ada sebagian yang dah buat, kita dah memadai. Kalau tak ada yang buat, berdosa besar kita tuan. Kemudian dalilnya daripada Zaid bin Khalid Al-Juhani. Dia berkata, ada seorang sahabat Nabi SAW meninggal dunia pada perang Khaybar. Kemudian ketika itu diberitahu kepada Rasulullah SAW bahawa beliau pun bersabda, solatlah ke atas sahabat kalian ini. Lepas tu maka wajah-wajah sahabat yang lain pun berubah. Sebab apa? Bila kita perang, mati saja syahid, tak perlu semayang, tak perlu mandi. Terus kita simpan pakai pakaian perang tu. Tapi dalam dalil ni Nabi kata apa? Suruh sahabat-sahabat lain solat jenazah tu. Jadi macam pelik. Kenapa? Kena semayang. Bagi dia pun bersabda, sesungguhnya sahabat kalian telah melakukan pengkhianatan di jalan Allah. Sahabat kalian ni mati ni perang betul, tapi di sebalik perang ni dia ada khianat tuan. Apa yang berlaku? Kemudian kami memeriksa barangan yang dibawanya dan kami temui sebuah perhiasan dari permata kaum Yahudi yang nilainya tidak setara dengan 2 dirham. Nampak kata tuan-tuan, dia pergi perang kenapa? Kerana harta. Orang duk perang tuan, dia pergi rembat pula. Apa-apa dia rembuh dalam bekas dia, beg dia dan sebagainya tuan. Kita perang fisabilillah. Dah habis perang tu, kebetulan dah menang sebagainya, ada harta rampasan perang. Apa yang dibagi-bagikan kepada yang berhak. Ni dah pipi perang, dia ambil siap-siap dah tuan-tuan. Sebab apa? Dia perang bukan kerana Allah, kerana harta tadi. Jadi, apa jadi? Dia disolatkan. Tuan-tuan. Hadis riwayat Imam Abu Daud dalam sunannya bab jihad, kitab jihad. Okey, terutama solat jenazah tuan-tuan. Macam mana? Ganjaran pahala yang besar. Sebenarnya jenazah ni tuan-tuan, pahala besar. Apa dalilnya? Bagi yang mengerjakan solat jenazah, mereka akan dianugerahkan dengan pahala yang besar. Apa dalilnya? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyaksikan jenazah sehingga mensolatkannya, maka mendapat pahala 1 qirat. Kita meninggal kawan kita, jiran kita, adik-beradik kita pergi ziarah kubur, pergi ziarah jenazah dia. Bila kita solat jenazah dia, kita dapat 1 qirat. Dan barang siapa yang menyaksikannya sampai jenazah itu dikuburkan, disimpan, maka dia mendapat 2 qirat. Kita pergi ziarah mati, pergi semayang dia, kemudian tak balik lagi. Kita pergi sampai ke liang lahat, pergi kubur apa semua, simpan dah habis semua tuan, tuan dapat 2 qirat. Mereka para sahabat bertanya, apakah maksud 2 qirat itu? Apa itu 2 qirat? Nabi menjawab, ia sama dengan 2 gunung yang besar, 2 bukit yang besar. Dari ini tak habaq bukit itu macam mana? Ada dari sebut, Nabi sebut, sekecil-kecil bukit itu sebesar gunung Uhud. Besar bukit Uhud kan? Satu nanti kat belah Tuang Kelian tu, Banjaran Nakawan, besar dah, tinggi dah, panjang kan? Ni macam mana bukit Uhud ni kan? Ni contoh Jabal Uhud ni, ni cerita tentang 30 orang munafik, mana ada Abu Ubaid ni sebagainya ni, sejuk ni kat ni, nak gambar tu kan ni. Ni lah bukit Jabal Uhud kan. Ni bukit Uhud kan tu. Di Batu Madinah kan. Sepanjang tu kan, tu lah bukit Uhud tu. Ada lampu kan. Tuan-tuan pergi ziarah mati, pergi semayang dia, dapat 1 bukit Uhud. Tuan-tuan tunggu lagi, pergi sampai ke liang lahat, simpan semua jenazah sebagainya, dapat 2 bukit Uhud. Pahala kan. Besar kan. Panjang kan bukit Uhud. Tapi kalau kita baca dari dalil kan, siapa yang bela anjing secara sengaja saja, syok-syok bela, bukan kerana jaga tanaman, bukan jaga ternakan, bukan kerana memburu untuk bantu kita untuk berburu. 1 hari tuan bela anjing ni saja sengaja,
akan hilang satu bukit, satu qirah. Satu bukit Uhud hilang pahala. Tuan ada haji belah 5 hari, 5 bukit Uhud hilang kan. Bayangkan. Pahala besar kan. Tapi kalau tuan tak kena gaya, tak tahu, orang tuan kalau belah haji tu saya saja belah, hilang satu bukit Uhud. Dia kan, bukit Uhud hilang. Di situ dah haji ni boleh belah. Kalau sebagai orang dia ada kebun harum manis, kata 3 galung 4 galung nak belah haji, tu jaga, boleh. Tapi cerewet lah. Kan kalau ada bagi ada belah kambing ke lembu ke berapa 300 ekor contohnya, boleh belah untuk tanaman kita, untuk ternakan kita, ataupun kita berburu kan, nak tolong kita untuk berburu ni, ya boleh. Tapi kalau bukan kerana tu saja sorok-sorok belah cucu berkenan, kacau kan. Satu hari hilang satu qirah. Dosa tak dapat, tapi makan pahala. Di akhirat nanti, ya Allah, mana pahala aku, puasa aku, zakat aku. Lupakan kau kat dunia kau berhaji. Bayangkan. Sebab tu kan kena tengok balik. Sebab apa? Semua tu ada dalil, ada hujahnya. Okey, bagi syafaat bagi jenazah. Sebagai syafaat bagi jenazah, sekiranya jemaah yang mengerjakan solat jenazah itu mencapai 40 orang atau 100 orang, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengabulkan permintaan syafaat, permohonan syafaat mereka terhadap jenazah tersebut. Allahumma firrahu warahmu, ya Allah Tuhanku, ampunilah si fulan, rahmatilah si fulan. Kita doa tu kan. Kalau yang mai jenazah hari itu, yang mai ziarah tu 40 orang ke atas, Allah akan kabulkan. Ataupun 100 orang, Allah kabulkan. Apa dalilnya? Ni dalilnya. Diriwayatkan daripada Quraib, pembantu Ibnu Abbas, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu, bahwasanya anaknya meninggal dunia. Abdullah bin Abbas ni meninggal dunia. Kemudian di Qudai ataupun di Usfan, lalu dia berkata, wahai Quraib, pelayan dia ni, pembantu dia, lihatlah sekiranya orang yang berkumpul ni kan, ada dekat di luar ni yang nak kumpul anak dia ni yang mai dia semayang. Dia Quraib berkata, lalu aku keluar dan ternyata orang sudah berkumpul. Aku memberitahukan kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pun bertanya lagi, apakah mereka berjumlah 40 orang? Yang mai ni ziarah anak dia, anak semayang ni, adakah 40 orang? Lepas tu Quraib kata ya. Dan kemudian Ibn Abbas kata, keluarkanlah jenazahnya kerana sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Maksudnya, tidaklah seorang Muslim meninggal dunia, ada 40 orang yang mendirikan solat jenazahnya, yang mana mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, melainkan Allah akan mengabulkan permohonan syafaat mereka untuk jenazah tersebut. Sebab tu kan, lagi ramai orang semayang, lagi bagus kan. Lagi ramai orang main kan, lagi baik sebenarnya. Ya kan? Sebab apa? Dalam bukti ni kata, Nabi pernah kata, kalau yang mai itu 40 orang yang tak syirik pada Allah, mendoakan kepada si mati, Allahumma firhu warhamu, sebagainya tu, Allah perkenankan doa tu kan. Nampak dia besarnya pahala orang yang mai semayang ni, dan apa tu, dia punya syafaat itu kepada si mati. Tiba-tiba tu kan, yang mai tu kan 40 orang tepat. Seorang pula pitikan nombor ekor, pergi jumpa Tok Bomo, pergi jumpa Tok Pawang, syirik pada Allah. Dia tak jadi kan. Doa tadi, semua tadi tersekat, tergantung. Sebab apa? Dia mesti solid tuan. Yang mana mereka ni beriman pada Allah, tidak syirik pada Allah, mengesahkan Allah. Itu tuan. So tu lagi ramai, lagi bagus. Kalau main 100 orang pun kita tak tahu. Dalam 100 tu berapa orang yang betul-betul yang main-main, yang ikut dan sebagainya kan. Dan syirik tadi, yang tikam nombor ekor, yang jumpa Tok Bomo, yang pergi jumpa Pawang sebagainya. Itu beza dia. Jadi kalau kita ni mak ayah kita meninggal kata hari Jumaat contohnya, kalau boleh simpan Jumaat tu sembahyang jenazah lagi baik. Kadang-kadang ni tunggu saat bangun tak balik lagi ni duduk Johor, kita sembahyang masak lah. Nampak? Lepas keluar. Sepatutnya hari Jumaat tu tiang ramai-ramai tu kita buat sembahyang jenazah tadi. Lagi ramai sembahyang, lagi banyak doa Tuhan. Bayangkan kan. Ni kita dah tunggu anak cucu ke sebagainya nak balik dah tuan. Sebenarnya segerakan jenazah tu. Dia buat balik sihat lagi, dah simpan tuan, pergi ziarah kubur. Itu jawapannya. Kan semasa sihat dulu tak nak ziarah pun, tak nak tengok pun. Dah meninggal kali pula nak tunggu balik pada Kuala Lumpur, balik pada Johor, kapal terbang tak sampai lagi. Tak tuan. Sunnahnya cepatkan urusan jenazah tu. Itu yang utama tuan. Sebab apa? Jenazah ni ada dua keadaan. Kalau dia ni yang baik, yang husnul khatimah, kan, dia akan tak sabar nak pergi ke alam barzakh ni. Sebab apa? Dia nampak dah apa ganjaran, apa kebalasan dia. Tapi bagi orang tak beriman ni, dia takut sebagainya. Nampak dia ada banyak beza kan. Ini cerita dia, kita percepatkan urusan jenazah tu kan. Okey, tata cara solat jenazah. Saya ulang sikit. Solat jenazah merupakan salah satu solat yang dikerjakan sambil berdiri dengan jumlah takbir, tanpa rukuk, tanpa sujud, tanpa tahiyat. Kita baca tadi.
tempat untuk kerjakan solat. Ustaz, masjid kami ni nak sembahyang kat dalam. Dok, sembahyang jenazah ni buat kat luar. Gaduh pula dia buat. AJK masjid, tak apa orang kampung. Dok, sembahyang kat luar. Dok, sembahyang dalam. Apa cerita dia? Kat dalam masjid ke kat luar? Kita balik pada apa dalil Nabi. Para ulama berbeza pendapat tentang hukum mengerjakan solat jenazah di dalam masjid ataupun di luarnya. Namun begitu, dia tengok balik dari dalil ni, kan, Rasulullah SAW ni pernah mengerjakan jenazah dalam masjid. Boleh tak solat dalam masjid? Ya, boleh. Apa dalilnya? Dari Abbad bin Abdillah bin Al-Zubayr bahawanya Aisyah memerintahkan, isteri Nabi ni, dia perintahkan agar jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi ni meninggal, dibawa ke dalam masjid. Lalu Aisyah ikut solat. Nampak? Dia cerita dia, orang perempuan boleh tak sembahyang jenazah? Boleh. Sebab apa? Aisyah sendiri sembahyang jenazah sahabat Nabi ni Sa'ad bin Abi Waqqas. Ustaz, boleh tak perempuan sembahyang jenazah ni? Boleh. Kalau dia kuat sebagainya, kalau isteri pun sendiri pun boleh, tak ada masalah. Kalau suami meninggal, isteri duk kaya lagi, duk sedih sebagainya lagi, itu hindarkan. Tunggu Ustaz, timbul bertenang. Tapi kalau dia okey sebagainya, ya boleh sembahyang jenazah dalam masjid, kan, boleh. Kemudian Aisyah ikut serta solatnya. Melihat hal itu, orang-orang pun mengingkarinya. Orang marah, tuan. Dia kata apa? Maka Aisyah berkata, sungguh cepat sekali manusia lupa. Tidakkah Rasulullah SAW mensolati Suhail bin Al-Baidah kecuali di masjid? Apa lupakah? Bila Aisyah ajak suruh bawa main dalam masjid, dia pun marah, dia pun tak setuju. Sebab apa tuan? Rupa-rupanya dalam masjid dengan luar masjid, Nabi rajin sembahyang jenazah di luar masjid. Sebab dia tempat musalla nama dia. Di luar masjid tu kan masjid yang luar, dia tempat sembahyang jenazah. Tapi dah bila dah semua orang sembahyang kat luar, tiba-tiba bila orang nak sembahyang kat dalam, dia pun lupa dah. Kata dulu ni Nabi pernah sembahyang jenazah sahabat pun dalam masjid. Cerita dia macam mana? Kalau kita masjid kita sempit, kat luar tak luas mana, kita buat kat dalam ni pun boleh. Kalau masjid yang luas, masjid Putra ke masjid Arau ke masjid yang luas sebenarnya, di tempat yang luas luar, buat di luar lebih utama lagi. Kalau buat di dalam masjid, kita buhlah hampak sikit kain ke plastik ke, sebab apa? Takut nanti kotor masjid kita. Tu sebab dia. Kalau masjid dulu ni boleh basuh sebagainya, ni pakai kapet, dia susah sikit kita. Kalau jenazah yang meninggal tu insiden ke apa, darah masih keluar lagi ke, itu saja. Cuma ada dua keadaan, dalam pun boleh, luar pun boleh sebenarnya. Kita bila gitu kan. Namun yang lebih sering Nabi lakukan, Nabi buat di luar kan. Ada tempat khas nama musalla. Apa dalilnya? Ni dalil dia. Sesungguhnya Nabi SAW mengaturkan mereka dalam saf di musalla, lalu bagi dia bertakbir untuk solat jenazah Raja Najasyi sebanyak 4 kali takbir. Saya tadi tuan, ada satu hari itu Nabi panggil sahabat-sahabat pergi keluar untuk solat jenazah. Bila pergi kat luar tuan, tengok tak ada jenazah pun. Rupanya itu solat ghaib. Solat ghaib, jenazah ghaib. Sebab apa? Untuk Raja Najasyi. Di mana ni? Dia duduk di Habsyah. Tempat di Habsyah tu majoriti orang dia agama Kristian, agama Nasrani. Kemudian Raja Najasyi pun pemimpin dia, menteri apa semua tu pun agama Kristian sebenarnya awal dia. Tapi bila dia meninggal, dia dan peluk Islam. Tak ramai yang tahu. Jadi Nabi pun solat jenazah ghaib. Duduk di Mekah dan Madinah tu, jenazah duduk jauh. Dia boleh buat solat jenazah ghaib. Cuma timbul soalan di sini. Boleh tak boleh kita buat solat ghaib ni? Bila tengok di sini, Nabi pernah buat, kita pun boleh buat. Sebab apa? Contohnya, kalau kita duduk Johor tu, kita duduk Perlis, nak pergi solat jenazah. Kalau kita nak pergi sana, PKP lagi, sebagainya, nak pergi sana payah. Orang nak simpan hari ni, kita buat solat ghaib di sini, dia disimpan di sana. Itu dalil dia. Cuma bila tengok balik tuan-tuan, rupa-rupanya dalam bab ni, cerita solat ghaib ni, sekali ni saja berlaku. Selepas kes ni, tak jumpa. Sahabat pun tak ada buat, Nabi yang lain pun tak ada jumpa dia buat benda ni. Kalau betul benda jadi amalan betul, sahabat meninggal di mana? Di di Madinah, di Arab di sebagainya. Dia pun tak ada ziarah, dia buat solat jauh. Mesti ada riwayat ataupun athar, cerita-cerita tak jumpa tuan. Cerita di sini ada banyak. Ada dua jawapan lah. Yang nak buat pun iya, yang tak mau buat pun iya. Masing-masing ada hujah. Yang nak buat dan Nabi pernah buat sekali, kita boleh buat. Yang kata tak boleh buat, untuk sekali ni saja pun iya juga. Itu dalil. Bila kita belajar tuan, kita tahu tempat yang buat, kita tahu dia ambil hujah dalil mana. Yang tak mau buat pula, sebab apa? Dalil ni sekali ni saja. Kalau betul jadi amalan, mesti ada sahabat buat, Nabi buat pada orang lain pula, sahabat ni buat pada sahabat lain pula dan sebagainya. Itu yang berlaku tuan. Kita pilih gitu tuan.
Pada zaman Nabi SAW terdapat sebuah tempat khusus nama musalla untuk mengerjakan solat jenazah di luar masjid Madinah. Dalilnya apa dia? Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahawa orang Yahudi datang kepada Nabi SAW dengan membawa seorang lelaki dan seorang wanita di antara mereka. Yang keduanya telah berzina. Dua orang ni berzina kan, lelaki perempuan ni. Maka Nabi SAW pun memerintahkan agar keduanya direjam berhampiran dengan tempat pelaksanaan solat jenazah di bahagian tepi masjid. Masjid kita, masjid luar tu ada tempat sembahyang jenazah, di tepi tu pula tempat orang, tempat untuk apa tu direjam tadi kan. Jadi dunia berlaku di Madinah kan. Itu jadi cerita dia masjid dia ada ruang untuk sembahyang jenazah yang luas pula di luar dan ada tempat untuk lakukan untuk urusan rejam tadi. Hadis Bukhari dan Muslim. Okey, menurut Imam Ibn Qayyim tidak termasuk kebiasaan dalam hidup Nabi SAW mengerjakan solat jenazah di dalam masjid serutin. Jadi kalau cerita dia, dalam masjid ni Nabi jarang-jarang buat. Tapi di luar masjid, selalu Nabi buat. Itu sahabat-sahabat tadi, lupa. Yang Aisyah suruh buat sembahyang dalam ni, Nabi pernah buat pun. Dia lupa sebab apa? Dulu-dulu ni Nabi pernah buat dalam. Tapi selepas tu Nabi rajin buat di luar masjid. Cerita kita pun macam tu lah. Kalau kita ni kan, kalau sekadar yang mai tu 5-6 orang ke, buat di luar tu pun boleh kan? Kita perlu buat juga. Kalau mai tu dekat 100 orang lah ni, kita buat dalam masjid. Dua-dua boleh, dua-dua sunnah. Tak ada masalah. Kata duk gaduh pula ke apakah, sebab dalil ada kan. Okey, Syekh Albani rahimahullah diperbolehkan mensolati jenazah di dalam masjid berdasarkan hadis Aisyah tadi. Yang lebih utama adalah mensolati jenazah di luar masjid. Kalau diberi pilihan buat di luar masjid lebih utama lagi. Itu yang berlaku kan. Sebenarnya kan. Okey, ni tadi kita tengok dah solat berjemaah tadi sama jugalah kan. Okey, bagi tempat berdirinya imam. Kita bincang tadi. Dari Abu Ghalib dia berkata, lepas tu aku pernah solat bersama Anas bin Malik di atas seorang jenazah laki-laki. Dia berdiri di hadapan kepalanya, duduk di depan kepalanya. Kemudian orang-orang membawa jenazah perempuan dari suku Quraisy dan mereka berkata, wahai Abu Hamzah, solatlah ke atasnya. Maka dia berdiri di tengah mayat tersebut. Perempuan di tengah, laki di kepala. Setelah itu Al-Ala bin Ziyad bertanya kepadanya, beginikah engkau mendahulu menyaksikan Nabi SAW berdiri saat solat jenazah seperti kamu duduk dia tadi? Dia menjawab, ya. Setelah selesai solat, ingatlah selalu. Betul ke sembahyang ni Nabi buat macam ni? Perempuan di tengah, laki di kepala. Ya, ingatlah selalu. Jadi cerita dia, perempuan di tengah, laki di kepala. Satu Ustaz Amin tadi pun, saya perlu cari juga. Kiri kanan memang tak jumpa cari kanan tu. Jadi kiri pun iya kepala, kanan pun iya. Tempat yang nak bayang sebelah kanan pun iya. Yang sebelah kiri pun iya. Sebab apa? Di situ umum kan. Okey, sekiranya terdapat beberapa jenazah campur laki, perempuan, budak ke, meninggal hari ni jenazah naik van. Meninggal mak, meninggal ayah, tok wan, cucu 2-3 orang lagi. Macam mana? Macam mana nak atok ada jenazah ni? Jadi kita tengok tuan, sekiranya terdapat jenazah yang bercampur di antara lelaki maupun perempuan, maka imam boleh membuat pilihan sama ada mengerjakan solat jenazah itu seorang-seorang atau serentak. 3 orang mati, sembahyang seorang, habis seorang, habis seorang, contoh. Ataupun buh sekaligus, sembahyang sekaligus pun boleh tuan. Kita jaranglah nak buat seorang-seorang ni. Nanti kita buat solat sekaligus. Di tempat yang nak buat seorang-seorang pun, ya masih boleh tuan. Sekiranya solat dilakukan serentak, maka posisi jenazah lelaki maupun masih kanak-kanak berada dekat dengan imam, hadapan imam. Kemudian barulah sedangkan jenazah wanita pula selepas jenazah lelaki. Itu satu baris panjang sesuai dengan arah kiblat. Kalau kita tengok di sini, kalau kita sembahyang jenazah ni, kalau boleh kita letak kok panjang kok ni. Ustaz, masjid kami kecil, tak kena letak kok ni pula panjang kok ni pun boleh juga. Jadi kalau memungkinkan, kita sebenarnya letak ke panjang kan. Bahawasanya Ibn Umar radhiyallahu pernah mengerjakan solat ke atas 9 jenazah. Hari itu Ibn Umar ni sembahyang 9 jenazah sekaligus. Jenazah lelaki ditempatkan dekat dengan imam, lelaki dekat dengan imam. Sedangkan jenazah perempuan setelahnya sesuai dengan arah kiblat. Jenazah itu ditempatkan dalam satu barisan. Lalu jenazah Ummul Khasum binti Ali, isteri Umar Al-Khattab, putranya yang bernama Zaid, ditempatkan di satu tempat. Pada saat itu menjadi imam adalah Sa'id bin Al-Ash. Tadi ni, siapa yang imam? Gubernur tempat tu, Sa'id tadi. Sedangkan di antara jemaah yang hadir itu Ibn Umar ada, Abu Hurairah ada, Abu Sa'id ada, Abu Qatadah ada. Sahabat Nabi yang utama ni banyak ni yang menziarah.
Lalu diletakkan jenazah anak kecil dekat dengan imam. Kemudian ada seorang yang menyatakan, aku tidak boleh terima hal ni. Mana boleh ni hari imam? Sahabat-sahabat lain ada. Kemudian aku pun melihat ke arah Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa'id, Abu Qatadah. Lalu aku katakan, bagaimana ini? Mereka menjawab, itulah sunnah. Nampak tuan? Kalau ikut tuan-tuan, contohnya kerana hari itu banyak ni orang hebat ni, kan? Apa tu sebagainya, tapi ada pemimpin yang dia yang berada imam dan sebagainya. Kalau ikut, kalau bukan sunnah, aku pun tak bagi. Kita gila, pusing. Sebenarnya saudara dia meninggal, dia yang menjadi imam sebab adik-beradik dia. Tapi tak, sebab ini sunnah. Sebab tu Sa'id bin Al-Ash dia jadi imam itu. Jadi kita faham lah. Kita ambil cakna lah. Pemimpin ni bukan kata pemimpin masyarakat saja. Dia pun masuk dalam semua. Apa tu dalam bidang apa, dalam bab-bab ni pun dia kena ambil bab juga. Itu yang betul yang betul. Okey, lahir dan penutup. Habis waktu kan. Ni contoh. Macam mana nak buat imam kalau ikut pergi jenazah semua ni kat Kaabah tu lah. Semayang kat tepi Kaabah tu. Tak. Kaabah tu orang tawaf, orang sebab semayang berjemaah sebenarnya. Bila meninggal saja dia kena tempat Ini yang disebutkan musalla tu, tempat Ini buat kan. Dia tahu macam mana? Kok panjang tu. Jadi kita belajar tadi kita tahu siapa yang dekat dengan imam mesti jenazah lelaki di kepala. Kemudian baru anak ke kecil ke orang perempuan ke apa dipikir ke depan. Tu cerita dia. Kalau seorang di kepala seorang lelaki. Kalau perempuan saja seorang duduk di tengah. Kiri kanan, itu di khilaf tadi. Nabi tak abad dengan jelas kiri atau kanan. Tapi kalau di Mekah ni pun dia ambil sebelah kanan. Sebab kita nak simpan jenazah nanti pun sebelah kanan mengerai ke arah kiblat. Tu simbang. Itu kita ambil kekuatannya macam tu. Cuma buat orang kata nak buat sebelah kiri pun boleh nak sembahyang tu. Wallahu a'lam. Musim mandi dekat ni, insya-Allah minggu depan kita akan sentuh di sambungan tentang jenazah ni. Takbir angkat sentiasa, apa dalilnya, tak angkat pula macam mana, kan? Tadi yang jadi 7 takbir, 9 takbir nak baca apa pula sebagainya, kan? Apa dalilnya? Kita bincang nanti tentang minggu depan pula Allah Taala. Ada tuan tanya apa tentang awal ni, asas tentang solat jenazah ni. Kita buat tu betul dah lah. Cuma nak tahu balik apakah hujah, apakah dalil, apa lagu tu. Baru kita kuatkan iman kita ni. Ada dalil lagu ni. Ni Nabi buat ni. Sunnah, khusyuk. Ni dak ikut dan tak imam buat lagu tu, buat bila tak imam buat. Tak agama bukan lagu tu. Dia mesti kita belajar tu, ilmu. Baru kita buat, beramal dan kita beriman dan kita habaq awal. Berilmu, beriman dan beramal. Dia bukan buat dulu, baru percaya agama, baru percaya. Dia mesti berilmu dulu, baru beriman dan beramal kan. Allah malam kan. Kalau kita buat dulu, baru tanya orang, jadi macam ayah Pin, Tuhan Harun. Apa tu Al-Arkam sebenarnya. Dia ikut bawah, dia ikut orang. Tak, agama bukan begitu. Dia mesti kena belajar, mesti kena faham. Sebab tu kita qala Allah, qala Rasul. Itu penapi kita. Siapa mengajak, pilih dengar siapa mengajak pun. Tapi balik nanti, tapi dia kata tadi sama dengan Allah kata. Dia kata tadi sama dengan Nabi kata. Kalau betul, ambil semua kata dia. Kalau tak, campur jauh-jauh. Sebab apa? Itu kata-kata dia saja. Sama lah saya berani pun, tu dengar ni betul tak? Qala Allah, qala Rasul. Kalau tak, campur jauh-jauh yang lain. Yang betul itu kan ambil kita. Allah Allah. Ada tanya-tanya untuk tajuk ini? Ya, sisa. Ya, anjing. Maksudnya anjing, okey. Juta hewan. Mesti belagi ni, okey. Terima kasih. Kita perlu dengar. Cerita macam ni lah. Kalau anjing ni kalau kita jumpa tengah jalan, kalau kaki accident kata, kita boleh rumah kita belak dia untuk nak bersihat. Boh minyak angin, boh macam-macam. 5 hari dah hari seminggu lega. Hari yang ke-7, ke-8 tu, sayang nak biar dia nak belak pula. Sepanjang 5 hari pertama tadi, tuan jaga nak pergi sihat apa tu, tak apa. Kalau tuan nak belak kerana seronok belak, kesian kat dia, tak boleh. Anjing tak boleh belak. Sebab apa? Untuk jadi binatang peliharaan, binatang tu tak boleh. Dia mesti ada sebab. Sebab dia 3 dah. Satu, kerana ada kebun, nak jaga kebun.
Yang kedua, ada tanah apa, ada ternakan kambing ke lembu ke apa yang besar, boleh. Atau yang ketiga ni nak bantu kita nak pergi untuk berburu. Kita pergi menembak apa usaha ke kijang apa, kita belah dia, latih dia nak pergi tangkap tu. Itu boleh. Kalau selain daripada tu, tadi termasuk tadi yang mana larangan kehilang pahala kita. Dosa tak boleh, tapi pahala tu hilang. Cuma kalau main kes tadi ni, kalau nak belah anjing tu dia kena lesen. Samalah kalau nak belah kera ke apa pun dia ada Jabatan Persediaan tu, dia ada undang-undang dia. Itu undang-undang betul pentadbiran ni. Jadi kita yang tahu agama ni tak perlu belanjing lah itu kan. Allah malam. Kalau itu belum dalil boleh belah lagi. Kucing boleh belah sebagainya. Dalil banyak boleh belah kan itu. Itu tak lagi. Ya. Solat ghaib tadi. Okey, baik, terima kasih. Macam mana jaga masa solat ghaib ni? Wallahu alam, yang sehalusnya yang dia perintah yang jelasnya tak nampak, yang jelas tak ada yang jelas. Yang jelasnya kalau meninggal kata meninggal berita, kita buat segeralah. Itu. Cuma kalau meninggal sampai 6 bulan dah meninggal, sebulan dah meninggal. Dapat solat ghaib dah? Tak dah. Sama juga solat jenazah di kubur tak boleh buat sebarang solat. Haram, mudah. Cuma kalau jenazah itu baru meninggal, contohnya anak dia balik, ayah dia meninggal, simpan pukul 11. Dia balik pukul Zuhur dah. Dia tak ada sembahyang jenazah lagi, ayah dia. Balik ayah dia dah simpan dah. Boleh dia solat jenazah di atas kubur tu untuk hari tu. Kalau sampai 3 minggu, 2 minggu dah, sebulan, balik nak solat jenazah atas kubur, dah. Dia ada kubur ni yang baru lagi. Buktinya satu ketika Nabi tanya, mana si fulan ni? Ya Rasulullah, dia dah meninggal semalam. Pasal apa tak beritahu dia semalam? Engkau kami dah tahu. Dia ni kan siapa dia? Dia ni tukang cuci masjid je. Macam tak penting. Engkau Rasulullah, kau letih, kesian kat kau, kami nak beritahu kau. Jadi tunjukkan ke kuburnya. Esok tu tunjuk kubur, Nabi solat di kubur tu. Di kuburan tu. Itu masih baru lagi. Di tempoh dia tadi, kalau baru, ya. Kalau lama tu, tak lah. Ustaz Amin, betul Ustaz Amin. So di situ dia tak diberitahu dengan jelas lah. Kan? Allah. Kalau bak sebenarnya jenazah tadi ghaib macam mana kalau hantar punya ni? Dia lama tu tak ada. Walaupun sat-sat tu pun sebab tadi jadi khilaf tadi. Kalau ghaib tadi, kalau tak mau buat ni sebab apa? Sebab jenazah Raja Najasyi tu saja berlaku. Cuma jauh kan. Macam tadi lah. Kalau betul-betul kawan kita ni dia mu'alaf Cina, dia meninggal, asal-asal tak ramai orang solat dia, mungkin orang tak tahu. Kita yang kenal dia Islam, kita boleh solat. Walaupun itu pun dia ada sebab-sebab lah. Dan Allah alam. Kita tanya lagi dia. Betul? Tak ambil wuduk untuk solat jenazah. Dia yang saya tahu tu kena ambil wuduk lah solat ni. Kalau tak ambil wuduk boleh. Tadi kan dia mesti ambil wuduk. Doa. Yang tu. Yang tu kalau betul yang tu dia mungkin hujah-hujah kata-kata aja. Sebab dalilnya apa solat-solat yang ada ni mesti wuduk. Sebab wuduk ni penyebab kita sah semayang tu. Kita belajar pun. Semayang ni ada 3 benda. Pertama wuduk, kedua takbir, ketiga tu salam. Jadi dalil tu kuat dengan solat jenazah tadi pun Allahu Akbar, wuduk dulu, Allahu Akbar, takbir dan bagi salam. Rukuk sujud Nabi dah sebut. Jadi dia di umum. Solat jenazah pun dia, solat wajib yang ni pun dia, solat sunat pun dia kan. Wallahu a'lam. Ya, tu. Solat di atas kubur tu. Dia position dia tu tak jauh kalau nak di kubur. Okey, itu. Yang tu kalau kubur ni dia menghadap ke kiblat lah. Kalau kubur tu dia kiblat dia kan. Kita ke arah kiblat tu. Cuma nak ambil kepala ke tengah ke, kalau tengok balik kiasnya kita pergi macam semayang jenazah tadi jugalah. Tapi nak kata yang tu juga pun sebab dalam bab tu Nabi tak jelas. Ada kubur tu macam mana posisi yang jelasnya. Tapi kalau semayang di atas ni memang kepala untuk lelaki, perempuan di tengah. Jadi kiasnya tu pun kita boleh buat macam tu jugalah. Allah Alam. Ada tuan lagi kan? Tak ada siapa tu. Itu untuk pasal kan? Untuk semayang kan? Kan untuk pasal kalau semayang berubah. Sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, kita berbunyi. Ini semua ada semayang. Sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, dia boleh balik ke atas.
Orang ambuh balik. Orang ambuh tepi. Apa jawapan dia? Boleh satu betul kan? Tak balik kan ambuh tepi. Kita bertepi. Di Sengawang, dia boleh keluar balik. Dia boleh dua-dua boleh. Sebab di situ Nabi Habib, Sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, balik kita kena asas semayang. Asas semayang, kita faham dulu tu, kita angkat, takbir, riyam semua, begitu balik. Tapi yang faham tak, semayang asas riyam. Kita ubah semua, riyam balik. Riyam. Tidak tu. Yang tidak tepi pun iya, yang boleh tengah pun iya. Dua-dua boleh. Sebab itu Nabi berumur. Sama lagi, laki, kepala, kiri kanan. Tak ada lah. Laki di kepala. Kanan pun dia, kiri pun dia. Itu bila dia hilang dan orang malam. Jadi kita belajar betul, seronok. Kita tahu rupanya di situ ada keluasan. Itu pentingnya kan. Dari tadi qala Allah qala Rasul, amal para sahabat, jelaskan lagi. Kemudian tabi'in, 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 4 mazhab dia himpunkan balik. 4 mazhab ni nak bagi kenal agama lagi. Bila kita kenal mazhab tu, hulu mazhab, bukan kiranku, hang lain. Tak, sayang tuan. Mazhab membantu kita kenal agama lagi mudah lagi tuan. Itu fungsinya mazhab tuan. Allah malam tuan, ada tanya tuan. Kalau saya boleh kat dunia insya-Allah pukul 7.20 lah. Sekian lah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.